Baiklah, kita sambung lagi subtajuk 5.4. Masih lagi kita bab 5. Okey, tapi 5.4 iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Okey. Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup biotik dengan benda bukan hidup abiotik. Okey. Jadi kalau benda hidup ialah biotik. Kalau bukan hidup abiotik. Dalam alam semula jadi, ekosistem berbeza-beza berdasarkan tempat dan saiz. Contohnya, ekosistem hutan, laut, pinggir pantai, sungai, tasik dan kolam. Dalam setiap ekosistem, terdapat komponen-komponen yang berbeza antara satu dengan lain. Okey, kita tengok sini. Carta ini. Okey, ekosistem. Okey, terbahagi kepada dua, biotik dan abiotik. Benda hidup dan juga benda bukan hidup. Okey, kita tengok dahulu komponen-komponen ekosistem. Untuk biotik mesti ada pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Di bawah pengguna kita ada primer, sekunder dan tertier. Okey, manakala abiotik, okey, benda bukan hidup, kita ada cahaya matahari, tanah, air, udara dan mineral. Okey, keseimbangan ekosistem. Termasuk keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem hutan penting bagi memelihara dan melindungi serta mengekalkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar untuk masa hadapan. Okey, jadi penting memelihara, melindungi dan mengekalkan sumber-sumber tumbuhan semula jadi dan hidupan liar untuk masa hadapan. Okey, ekosistem hutan ini membantu dalam peningkatan kualiti udara di samping mengekalkan keseimbangan kitaran gas oksigen, karbon dioksida dan nitrogen di dalam udara. Okey, ekosistem hutan ini juga membekalkan sumber kayu-kayan, ubat-ubatan, rotan, bulu dan kulit kayu terutamanya dari kawasan hutan. Okey, tumbuh-tumbuhan hijau berfungsi sebagai sumber makanan yang membekalkan tenaga kepada pengguna dan dapat menyederhanakan suhu. Tumbuh-tumbuhan hijau berfungsi sebagai sumber makanan yang membekalkan tenaga kepada pengguna dan dapat menyederhanakan suhu. Ekosistem akuatik pula terdiri daripada ekosistem air masin atau laut dan ekosistem air tawar seperti sungai dan tasik. Dalam ekosistem akuatik, terdapat pelbagai organisma yang bergantung antara satu sama lain dengan komponen abiotik di sekitaran mereka. Komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem akuatik termasuklah tumbuh-tumbuhan seperti alga dan lumut, serta haiwan seperti ikan, ketam, udang, berudu dan katak. Terdapat juga hidupan lain seperti plankton dan diatom. Okey. Kita tengok info geografi. Hutan Dipterocarpa adalah hutan tanah pamah yang terdapat di ketinggian 300 meter dari paras laut yang mempunyai bilangan pokok yang padat dan berbagai-bagai jenis. Spesies utama ialah pokok meranti, balau dan kapur. Okey, ini kita tengok ekosistem hutan. Ada tumbuhan, ada biotik dan juga abiotik. Okey. Kawasan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Okey, kita tengok kepentingannya. Pertama, kawasan tadahan. Hutan merupakan kawasan tadahan yang mengumpul air hujan untuk membentuk saliran semula jadi. Hutan juga bertindak sebagai span berongga yang menyerap air dan menapis air seterusnya mengalirkan ke sungai. Okey. Itu dia fungsi dia, kawasan tadahan. Kemudian dia
mengumpul air, bentuk hujan, bentuk saliran semula jadi. Kemudian kawasan tadahan hujan ini juga menjamin bekalan air berterusan. Jadi pentingnya tumbuh-tumbuhan semula jadi ini dan hidupan liar terhadap ekosistem, keseimbangan ekosistem. Oke, kita tengok sumber nutrien dia pula. Organisma mati seperti daun, ranting haiwan serta tinja haiwan yang mengalami proses perebutan dan penguraian oleh mikroorganisma menjadi sumber nutrien kepada tumbuhan. Maksudnya baja lah. Jadi baja. Okey, menghasilkan baja nitrat untuk tumbuhan yang diserap melalui akar. Okey, itu untuk sumber nutrien. Okey. Tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar ini juga penting untuk habitat flora dan fauna. Kerana hutan merupakan habitat semula jadi bagi pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan atau flora. Okey, tumbuh-tumbuhan atau flora. Hutan menjadi habitat fauna kerana hutan merupakan tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar. Antara tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam hutan hujan tropika ialah orkid, paku pakis, periuk kera dan bunga rafflesia. Okay. Antara hidupan liar ialah orang hutan, memerang, tapir, siamang dan burung enggang. Okay. Hutan paya bakau pula merupakan habitat hidupan laut seperti ikan, ketam dan udang. Pelbagai hidupan akuatik dapat berlindung daripada ombak yang kuat di celah-celah akar pokok bakau. Itu sebenarnya fungsi pokok bakau adalah untuk berlindung daripada, menahan daripada ombak yang kuat. Anak-anak ikan juga dapat bersembunyi dan mengelakkan diri dari dimakan hidupan lain. Kita tengok pula sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan yang membekalkan tenaga kepada hidupan liar. Okay. Interaksi antara biotik dan abiotik berlaku melalui tenaga dalam rantaian dan siratan makanan. Tumbuh-tumbuhan sebagai pengeluar akan dimakan oleh hidupan liar herbivore seperti anap, kemudian menjadi makanan pula kepada hidupan liar karnivor seperti serigala. Okey, ini rantaian makanan. Perebutan daripada tumbuhan dan haiwan yang mati dalam ekosistem laut pula akan menjadi nutrien kepada makanan asas dalam rantaian makanan bagi kebanyakan hidupan laut. Okey, begitu juga dalam hidupan laut. Okey, berlaku juga rantaian makanan. Okey. Lepas itu, seterusnya adalah untuk menyederhanakan suhu. Tumbuh-tumbuhan mampu menyederhanakan suhu serta meningkatkan kualiti udara. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Kelembapan udara di persekitaran dihasilkan melalui penyerapan air dari tanah dan tersejat dari permukaan daun ke atmosfera. Okey, untuk menyederhanakan suhu. Dan yang terakhir adalah untuk mengawal hakisan dan tanah runtuh. Okey. Hutan bertindak sebagai penutup bumi yang dapat menghalang hakisan tanah. Kemudian lapisan kanopi. Okey. Lapisan kanopi dapat menghalang hujan lebat daripada terus sampai ke tanah. Okey. Lapisan kanopi ini antara 20 hingga 40 meter lapisan kanopi. Kemudian daun pokok yang berbentuk tirus dapat memecahkan titisan hutan. Serta daun-daun dan dahan-dahan pokok dapat mengurangkan kelajuan angin. Okey. Itu fungsi untuk pokok-pokok. Akar pula dapat mencengkam tanah dan mencegah hakisan tanah daripada runtuh. Jadi janganlah kamu melakukan pembalakan, okey, sebab setiap benda yang hidup itu ada fungsi dia tersendiri, ada peranan dia tersendiri. Okey, pokok bakau dapat mengurangkan hakisan ombak di kawasan muara sungai dan pinggir laut.
Akar pokok bakau bertindak sebagai penapis endaman dan pencemaran. Okey. Jadi habis sudah untuk bab 5. Okey, tadi 5.4 iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Okey, kepentingannya sebagai kawasan tadahan, sumber nutrien, habitat flora dan fauna, sumber makanan, menyederhanakan suhu dan mengawal hakisan dan tanah runtuh.